Program Kapal Belia Asia Tenggara merupakan program pertukaran belia antarabangsa yang dilaksanakan khusus untuk para belia di negara-negara ASEAN dan Jepun. Program tahunan yang bermula sejak tahun 1974 dikelolakan dan ditaja sepenuhnya oleh Kerajaan Jepun dengan kerjasama oleh negara-negara anggota ASEAN yang dilawati. Pada keluaran Rampai Pagi kali ini, kita bersama bekas-bekas peserta kapal belia di daerah Belait. Program ini melibatkan 10 negara ASEAN, termasuk Jepun, iaitu 10 campur 1 Jepun. So jadinya 11. Sebelum pemilihannya, program ini ada di Temuduga. Temuduga setiap yang ingin mendaftar itulah. Bagi saya sendiri, ini sangat-sangatlah mencabar bagi yang ingin mengikutilah. Setahu saya, belia hanya sekadar belia, tetapi apabila kita mengikuti program belia, ia akan mencetuskan kepada kekuatan diri, keyakinan, bagaimana tadi menghadapi. So di sana saya mempelajari sedikit demi sedikit. Memula sekalinya kami dari Brunei berkumpul kami adalah peserta yang terakhir sekali untuk sampai di Jepun. Antara peserta yang awal, diorang dari Filipina Pandang, berkumpul di sana, ditempatkan di satu hotel, New Otani Hotel. Masa mula tu memang janggal lah, sebab dalam fikiran bahasa tani lah, language barrier lah antara tu lah. Makan ada susah, tapi di dalam itu kan, di dalam biodata tiap peserta, diorang ada beritahu Islam, and then makanannya halal food only, macam makanan halal sahaja. Jadinya diorang tu before mengangkat kami, andang di brief sudah apa yang perlu diorang itulah, macam makanan untuk diorang ni, yang ni makan itu saja, vegetarian saja ataupun halal food saja, macam itulah. Okay. Setelah menaiki kapal, kami akan diminta oleh semua NL untuk mengadakan meeting untuk briefing sebelum perhimpunan bahasa alat. Jadi dalam meeting itu diberitahu apa yang patut dibuat selepas meeting ini, dan perhimpunan nanti apa pakaian dipakai. Habis perhimpunan dan cara ice breaking, kami pun dari sana mula berkomunikasi, ingin tahu ingin tahu latar belakang mereka, dan cara pergaulan kami adalah menggunakan bahasa Inggeris kerana dibukakan kepada belia yang berumur antara 18 hingga 30 tahun. Antara isi kandungan program ialah mempelajari adat budaya, kehidupan sosial, politik dan pembangunan ekonomi sesebuah negara yang terlibat. Brunei Darussalam menyertai program ini sejak tahun 1984 selaku negara pemerhati, dan tahun berikutnya pada tahun 1985 barulah negara Brunei Darussalam menyertai program ini secara penuh. Masa tu cara kami memperkenalkan Brunei, kami ada NDP program, National Presentation. Dalam National Presentation itu kami membuat persembahan lah, seperti menari, menyanyi, dan masa tahun itu kami memperkenalkan Sultan Lelet Cerita Lela Mencanai. Di sana kami ada menari dan menyanyi. Sebelum kami membuat persembahan seperti National Presentation, kami membuat latihan di Brunei. Dalam latihan Brunei itu kami mengambil masa 3 bulan, dan kami kena bagi-bagikan sebagai penari, pelakon dan penyanyi. Proses dalam NDP itu memang susah, because semua kami ada penari, penyanyi dan pelakon juga. So ada sana kesusahan kami lah. Tapi alhamdulillah lama-lama kami belajar bersama-sama atas pertolongan kawan yang pandai menari, menyanyi dan berlakon semua. Alhamdulillah kami membuat persembahan yang bagus masa itu, dan lakonan Lela Mencanai dan penarian kami dan persembahan kami mendapat pujian daripada semua peserta-peserta, dan mereka membangga dengan persembahan kami. Harapan saya, sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada pihak Jabatan Belia dan Sukan Brunei Darussalam dan dan Jepun kerana mengadakan SIA program. Kerana dari sana saya memberanikan diri bercakap di depan orang ramai,
dan dari sana saya tahu apa kebolehan dan apa yang kelemahan saya, dan saya harap peserta yang akan datang dan orang Brunei tidak malu-malu untuk menonjolkan diri dan mengikuti aktiviti seperti ini dan aktiviti di luar negara untuk memperkenalkan Brunei kepada seantero dunia. Semasa perkenalan memang agak sukarlah sedikit untuk berinteraksi sama belia-belia yang lain pasal perbezaan dari segi budaya itu memang ketara. Bagaimana satu kontingen itu berinteraksi sama kontingen yang lain memang lain sedikit. Jadi sudah 2 bulan bersama, hampir 2 bulan bersama, memang ada rasa setia kawan itu sudah terjalin dari discussion, dari aktiviti team building, dan dari aktiviti solidarity group SG yang kami panggil SG. Towards the end itu sudah akhir-akhir sekali memang rasa ada timbul rasa sayang kepada kawan-kawan, dan adakah kami akan berjumpa lagi di masa akan datang, bagaimana. Dan tapi yang bagusnya alhamdulillah sampai sekarang ni tahun 2014 memang ada masih berinteraksi lah sama rakan-rakan yang lain. Tapi ketika saat berpisah tu memang sedih, dan kerana walaupun selepas habis program itu memang interaction itu minda sama lagi pasal indah dapat bersemuka dan membuat aktiviti bersama. Objektif program ini ialah untuk mengukuhkan persahabatan dan memupuk persefahaman di antara generasi muda, terutama golongan muda belia serantau dan Jepun, ke arah kerjasama di semua bidang di masa akan datang, di samping dapat bertukar-tukar pendapat dan pandangan serta memperkenalkan budaya masing-masing serta mengenali semangat serta menghormati persamaan dan perbezaan masing-masing.